Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil bin alias bernamba metrik 1918075. Bertemu kita lagi dalam perbincangan forum kita yang bertajuk Audio dan Video Aplikasi Web. Saya hari ini tidak berkesuarangan namun ditemani dengan dua rakan saya iaitu Muhammad Amar Amirullah dan Muhammad Haris Imlan. Selamat datang saudara sekalian. Baiklah, tanpa membuang masa, nampaknya sidang dewan kita sudah tidak sabar untuk memulakan sidang forum kita. Saya akan terus bahas isi yang pertama saya, iaitu apakah itu wall wisher. Pelajar masa ini ialah generasi sosial yang aktif berkomunikasi, bekerjasama dan berhubung dengan menggunakan teknologi dalam talian. Generasi internet ini atau Next Gen mengikut definisi Scott 2008 merupakan generasi yang menjadikan rangkaian sosial sebagai modus operandi untuk memperdengarkan suara mereka di khayal ramai. Mereka mahu menjadi pelajar yang aktif dan bukan hanya sebagai pengguna maklumat. Wall wisher adalah alat kolaboratif yang membolehkan pelajar menjadi seorang prosumer iaitu producer dan consumer, bukannya seorang konsumer biasa. Daripada Sharon Turner 2011. Apakah maksud wall wisher? Wall wisher adalah aplikasi internet yang membolehkan pelajar menyiarkan pendapat mereka mengenai suatu topik umum dengan nota lekat elektronik pada dinding digital yang dikongsi bersama. Pelajar boleh menggabungkan imej, audio dan video menggunakan pautan alaman web yang sesuai. Sharon Turner 2011. Wall wisher juga boleh digunakan untuk mencatat nota peribadi senarai perkara yang perlu dilakukan, koleksi maklum balas dan sebagainya. Yang paling menarik, tiada sebarang pendaftaran perlu dilakukan, hanya bina satu dinding dan mulalah siar nota anda. Seterusnya, kita pergi kepada primary wall. Primary wall ialah alat nota lekat berasaskan internet yang direka khas untuk kegunaan institusi pengajian bagi membolehkan pelajar dan guru bekerja bersama dalam keadaan masa sebenar. Kelebihan primary wall adalah seperti mengumpulkan idea untuk bekerjasama, berkongsi dan menghantar maklumat dengan cepat semasa bekerja secara berkumpulan atau dalam persekitaran kolaboratif. Baiklah, isi saya yang terakhir ialah saya ingin berkongsikan tentang apakah itu Voice Street. Voice Street ialah aplikasi berasaskan internet yang membolehkan pengguna membina persembahan album media yang boleh dikongsi dan dikomen oleh pengunjung secara tak segerak dalam bentuk teks, suara atau video. Persembahan tersebut boleh merangkumi sebarang bentuk media digital termasuk imej, audio, video dan teks. Hasil daripada kombinasi persembahan digital dan komen penonton yang terkumpul, ini dikenali sebagai Voice Street. Voice Street yang lengkap kemudiannya boleh dipaparkan pada laman web Voice Street atau dimasukkan ke laman web lain atau blog. Ia juga boleh dieksport kepada atur cara luar talian yang dikendalikan oleh komputer, DVD, pemain MP3 atau MP4 dengan keupayaan video atau telefon bimbit. Kesimpulannya, Voice Street membolehkan keseluruhan perbualan kumpulan dikumpulkan dari mana sahaja dan kemudian dikongsi untuk dimainkan secara semula di satu tempat. Voice Street telah dikenali sebagai blog audio berkumpulan kerana seperti blog, Voice Street bukan sahaja menggalakkan penonton untuk menulis komen, malah membenarkan komen tersebut diberikan dalam format audio. Sekian saja daripada saya serahkan forum saya kepada saudara Amar. Dipersilakan saudara Amar. Terima kasih saudara Nabil atas perkongsian yang sangat mantap tentang manfaat Voice Street, primary wall dan wall wisher terhadap pengguna. Seterusnya saya akan menerangkan tentang Wikispace. Jadi apakah itu Wikispace? Jadi Wikispace membolehkan komunikasi tak segerak dan kerjasama berkumpulan di seluruh dunia internet. Wiki sering disifatkan sebagai satu sistem pengarangan, medium perbincangan, repository, sistem mail dan
alat untuk bekerjasama. Ia memberi pengguna keistimewaan sebagai penulis dan penyunting. Keseluruhan susunan sumbangan boleh disunting, begitu juga dengan isi kandungannya. Wiki boleh menggabungkan bunyi, video dan gambar. Ia merupakan cara mudah untuk membina persembahan multimedia dan cerita digital yang ringkas. Jadi, apakah itu wiki atau blog? Wiki sering dibandingkan dengan blog kerana kedua-duanya mudah diterbitkan. Kedua-duanya direka pada waktu yang hampir sama, lebih kurang sedekat yang lalu. Dan kedua-duanya menawarkan alat penyiaran yang mudah bagi menyebarkan maklumat kepada orang ramai dan menerima maklum balas daripada mereka. Wiki pada peringkat awal disasarkan untuk pengguna yang ramai bagi memedia satu wadah pengetahuan, manakala blog dirancang untuk penulisan catatan peribadi. Jadi, apakah perbezaan wiki atau blog? Walaupun kedua-duanya berbeza dalam beberapa cara, perbezaan ini tidak begitu ketara kerana fungsi kedua-duanya bertumpu kepada perkara yang sama. Terdapat beberapa perbezaan utama antara wiki, iaitu wiki biasanya menyusun maklumat mengikut tajuk, manakala blog pula menyusun maklumat berdasarkan tertib kronologi terbalik. Jadi maklumat pada blog lebih kepada catatan bersejarah dan jarang berubah. Sebaliknya, topik di wiki dijangka akan berubah-ubah dan selalunya berkembang menjadi satu pangkalan pengetahuan yang kekal. Seterusnya, view. Jadi, apakah itu view? View ialah platform kerjasama dan persidangan berasaskan pelayar yang membolehkan pengguna berkongsi dan membina kandungan fail bersama-sama dalam masa sebenar dan secara berterusan pada bila-bila masa yang diinginkan. Pengguna view boleh memuat, naik dan membuat catatan pada fail seperti doc, JPEG, PNG dan sebagainya. Mengambil gambar skrin desktop mereka dan melukis menggunakan peralatan papan putih. Mereka juga boleh berkongsi desktop mereka dalam masa sebenar. Yang seterusnya ialah Google Doc. Google Doc ialah pemproses kata hamparan dan penyunting persembahan dalam talian yang membolehkan semua orang membina, menyimpan dan berkongsi dokumen dengan segera dan selamat, serta bekerjasama di internet dalam masa sebenar. Kita boleh membina dokumen baru dari mula atau memaknai dokumen hamparan dan persembahan sedia ada. Tiada perisian untuk dimuat turun dan semua hasil kerja disimpan dengan selamat dalam talian dan boleh diakses dari mana-mana komputer. Sekian daripada saya serahkan kepada Haris untuk menerangkan peranan audio dan video aplikasi web yang selanjutnya. Terima kasih atas perkongsian oleh saudara Amar. Saya akan meneruskan forum ini dengan menerangkan tentang Tweetla, Sync-in dan Writebot. Baiklah. Tweetla ini adalah alat kerjasama dalam talian yang mudah untuk digunakan. Ia tidak memerlukan sebarang muat turun atau perkakas sekuriti yang rumit dan percuma untuk hampir semua orang. Ia seperti kulit papan putih yang terletak di atas sebarang laman web atau imej yang dimuat naik. Anda boleh menggunakannya sebagai kanvas kosong. Jadi anda boleh melakar ataupun memasukkan maklumat daripada kosong sampailah ke maklumat yang anda inginkan. Kemudian anda boleh menanda lapisan papan putih ini dan berinteraksi dengan laman web pada masa yang sama. Semuanya dalam masa sebenar, dengan sesiapa jua dari seluruh dunia. Beberapa kelebihan Tweetla ini ialah, satunya, ia percuma. Kemudian boleh digunakan oleh sesiapa sahaja pada bila-bila masa. Tiada plugin. Yang anda perlukan hanyalah player web. Dan kemudian boleh berinteraksi dengan web atau sebarang gambar, dokumen atau widget yang dimuat naik dan menandanya pada masa yang sama. Jadi ia tidak memerlukan
sebarang aplikasi ataupun software yang perlu di-download hanya menggunakan browser internet. Seterusnya, apa itu sync-in? Sync-in ialah pemproses kata berasaskan web untuk orang ramai bekerjasama dalam masa sebenar. Apabila beberapa orang menyunting dokumen yang sama serentak, sebarang perubahan yang dibuat akan kelihatan pada skrin semua orang. Ini cara yang baru dan produktif untuk bekerjasama mengusahakan dokumen teks serta berguna untuk nota mesyuarat, sumbang saran, perancangan projek, latihan dan banyak lagi. Saya melihat bahawa kaedah yang digunakan oleh sync-in ini amat berkesan kalau digunakan oleh para pelajar untuk menyiapkan tugasan secara berkumpulan. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang writeboard. Writeboard ialah dokumen teks berasaskan web yang boleh dikongsikan dan yang membolehkan anda menyimpan setiap suntingan, menggulung balik atau menukar kembali perubahan ke mana-mana versi sebelumnya serta membandingkan perubahan dengan mudah. Gunakan writeboard untuk menulis secara solo atau secara kerjasama dengan orang lain. Kelebihan writeboard ni apa? Beberapa kelebihan writeboard termasuklah menulis tanpa perlu risau kehilangan atau tertulis ganti idea yang bagus. Membandingkan versi berlainan suatu dokumen. Maknanya, writeboard ini boleh membaca format ataupun jenis dokumen yang kita muat naik. Seterusnya, writeboard ini boleh bekerjasama dengan rakan sejawat tentang naskah, cadangan, memo dan sebagainya. Melanggan dokumen melalui RSS dan dimaklumkan tentang perubahan. Dan terakhir, memastikan karangan anda teratur dengan penggabungan backpack. Baiklah, itu sahaja manfaat yang kita dapat daripada video dan audio aplikasi web yang boleh diterapkan dalam mana-mana aktiviti ataupun kerja seharian kita. Itu sahaja forum kami. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.